Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas yang pertama dengan Ustazah. Ustazah adalah Ustazah Nik Nur Ayuni, boleh panggil Ustazah Ayuni. Dan sebelum memulakan kelas, marilah sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Okey, sempena hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempena kita nak belajar subjek sirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Ustazah doakan moga anak-anak sekalian dapat diberi kesihatan yang baik, dapat belajar dengan baik pada petang ni insya-Allah. Okey, Ustazah teruskan. Okey, dalam sirah tahun 5 yang kita gunakan adalah buku teks. Siapa yang dah ada tu boleh tengoklah kan. Okey, siapa yang belum ada, nanti bila ada nanti boleh ulang kaji lagi lah. Okey, dalam sirah tahun 5 kita akan belajar perkembangan agama Islam. Okey, perkembangan agama Islam. Okey, dalam perkembangan agama Islam ada 5 subtopik yang akan kita belajar dengan lebih lanjut. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga akhlak. Yang keempat muamalah. Dan yang kelima adalah perundangan. Okey. Yang pertama itu adalah akidah. Apa itu akidah? Okey, akidah adalah Rasulullah telah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Namun usaha dakwah baginda mendapat banyak tekanan dan ancaman daripada musyrikin Mekah. Okey, dari sudut akidah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan pada awal permulaan dakwah Nabi lagi. Okey, yang kedua adalah poin yang pertama. Okey, yang kedua adalah Islam berkembang luas selepas apa? Okey, Islam berkembang luas selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. Rasulullah mengembangkan ajaran Islam di Madinah selama 10 tahun. Okey, ulang balik. Yang tadi Rasulullah berdakwah di Makkah. Di Makkah selama 13 tahun. Dan di Madinah selama 10 tahun. Iaitu di Madinah. Ni di Makkah. Okey. Teruskan. Okey, dari sudut akidah juga kita akan belajar berkaitan dengan kita akan belajar lebih detail, iaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah. Okey, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, yang keempat beriman kepada rasul-rasul, dan terakhir sekali adalah beriman kepada hari kiamat. Okey, beriman kepada Allah. Okey. Beriman kepada Allah adalah sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab tidak mempunyai pegangan yang tetap. Okey. Mereka hanya mengamalkan ajaran nenek moyang mereka. Apa tu? Pada zaman jahiliah, ada di antara mereka menyembah batu, matahari, pokok dan patung berhala. Okey. Walaupun seruan dakwah baginda pada peringkat awal ditentang hebat, namun selepas 8 tahun berhijrah ke Madinah, baginda dapat meluaskan pengaruh Islam di Makkah. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah dan ramai dah pengikut-pengikut Nabi, lepas tu Nabi dapat meluaskan pengaruhnya sehingga ke Makkah balik.
Okay, Rasulullah diutuskan untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Okay, ini antara topik, antara poin-poin penting yang ni semua ni adalah poin penting yang berkaitan beriman kepada Allah. Okay, pada zaman dulu ni dipanggil rakyat umat pada zaman dahulu, pada sebelum Nabi ni dipanggil zaman jahiliyah. Zaman yang mereka ikut ajaran nenek moyang mereka, iaitu apa? Dia menyembah batu, matahari, pokok dan patung berhala. Apa-apa yang beri manfaat kepada mereka, dia sembah. Okey, seterusnya. Semasa pembukaan kota Mekah, Rasulullah bersama-sama orang Islam lain telah memusnahkan kesemua 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Okey, antara berhala terbesar adalah Al-Lata dan Al-Uzza. Al-Lata dan Al-Uzza. Yang ni kena hafal ya, Al-Lata dan Al-Uzza. Okey. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Pertama sekali adalah malaikat adalah makhluk Allah. Malaikat pun makhluk Allah yang dicipta daripada cahaya. Mereka sentiasa taat akan Allah. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Okey, contohnya, saya bagi malaikat Jibril. Malaikat Jibril buat apa? Ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Okey, dalam sejarah penurunan Al-Quran, Rasulullah sendiri telah menerima wahyu yang pertama kat mana? Di Gua Hira, menerusi malaikat Jibril. Okey, seterusnya beriman kepada kitab. Okey, beriman kepada kitab. Allah telah menurunkan 4 buah kitab yang wajib kita imani. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah. Dan Al-Quran juga menjadi kitab terakhir yang kekal sehingga hari kiamat. Okey, kita tengok. Kat sebelah ni ada nama kitab, Rasul yang menerima dan bahasa kitab. Yang pertama, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil dan Al-Quran. Okey, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Syriani. Dan Injil juga diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Ibrani. Last sekali adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Seterusnya adalah beriman kepada Rasul. Okey. Nabi ni merupakan lelaki biasa yang dipilih oleh Allah dan dianugerahkan wahyu. Untuk siapa? Dirinya sahaja. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang dianugerahkan wahyu untuk dirinya. Dirinya saja ke? Dan wajib disampaikan kepada umat Rasul tersebut. Okey. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat ya. Hari kiamat bermaksud apa? Hari kehancuran dan kemusnahan alam. Okey, yang pertama. Adalah apa? Pada hari kiamat, semua makhluk tak kira lah. Manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, dimatikan dan kemudian dibangkitkan semula di padang mahsyar untuk dihitung semula semua amalan dia. Kalau kita baik, Allah hitunglah. Kalau kita jahat, Allah hitung juga. Semua apa yang kita buat dihitung. Bukannya manusia, tapi semua makhluk akan dihitung. Okey, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah antara sebab orang Arab jahiliyah tidak mahu menerima seruan dakwah Rasulullah kerana mereka enggan beriman dengan hari akhirat. Dia tak nak percaya adanya hari akhirat. Sebab tu dia tak nak dengar Nabi ajak supaya mengikut agama Islam.
Okey, yang ketiga adalah keimanan kepada hari akhirat menyebabkan mereka terpaksa menukar gaya hidup yang selama ini penuh dengan maksiat menjadi orang yang baik, orang yang mengikut ajaran Islam. Okey, yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Apa itu? Beriman kepada qada dan qadar bermaksud beriman kepada qada dan qadar bermaksud kita mempercayai dan meyakini bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan kita telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Okey, siapa mak ayah kita dah ditentukan. Di mana kita duduk sekarang ni, kat mana? Dekat Tanjung Maling. Dah ditentukan. Okey, apa-apa yang berlaku dalam hidup kita dah ditentukan dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi jangan menyesal apa yang berlaku, kita cuba perbaiki diri supaya jadi orang yang lebih baik. Okey, seterusnya orang Arab Jahiliyah ni beranggapan bahawa orang Arab Jahiliyah ni beranggapan bahawa setiap apa yang memberi kebaikan kepada mereka harus disembah. Apa yang dia rasa baik, dia sembahlah. Tak kira lah benda tu baik ataupun tak baik. Seperti yang kedua adalah yang kedua adalah mereka juga percaya patung berhala berkuasa menentukan apa-apa kan. Contoh seperti matahari yang menyuburkan tanaman mereka, sebab tu dia sembah matahari, sebab dia tengok matahari menyuburkan tanaman, sebab tu dia sembah. Pemikiran yang jahiliyah. Okey, terakhir sekali adalah yang keempat adalah kedatangan Islam telah mengubah kepercayaan. Kepercayaan mereka yang karut itu kepada keyakinan yang teguh akan qada dan qadar Allah. Bukannya dia bukannya macam sentiasa bukannya macam mengeluh. Dia ikut je apa yang berlaku ke atas dirinya, dia redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja pengajaran Ustazah untuk hari ini. Moga-moga memberi manfaat kepada anak-anak sekalian dan tugasan Ustazah akan bagi dekat dalam grup. Wallahu ta'ala a'lam.